Ya tuan-tuan, selamat malam semua. Saya terpanggil untuk membuat video yang banyak sikit hari ini tuan-tuan, hari Jumaat. Sebab kita ada terlampau banyak isu di dalam tangan kita yang memerlukan penjelasan segera. Jadi saya terpaksa buat sampai 5 video pada hari ini saja. Kan? Sebab handphone saya ni cap ayam tuan-tuan, saya tak boleh buat video yang panjang. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Maklumlah cak ayam tuan-tuan. Kan? Jadi bantuan prihatin nasional pun saya 1 sen pun tak dapat. Kan? Jadi macam mana saya nak tukar handphone yang laju sikit supaya saya boleh letak Tan Sri Muhyiddin kuat sikit kan? Jadi pakai handphone cak ayam, kita letak slow-slow lah cara cak ayam lah tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, video saya ini adalah berkenaan bersikit dengan bajet 2021. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan kita yang amat bijak Bistari telah berkata bahawa peruntukan untuk Kementerian Kesihatan mestilah 6%. Secara idealnya 6% daripada GDP. Ia berbanding dengan 2.2% sekarang. Bermakna dia nak minta kenaikan hampir daripada 2% tuan-tuan, nak naik 6% tuan-tuan. 200 kali ganda naik. Dan ini cakap orang tak ada otak tuan-tuan. Orang kalau nak naik, minta naik staggered lah, slow-slow. 2.2% naik 2.3, naik 2.5, naik 2.8. Tu baru munasabah. Ini 2.2 terus nak naik 6. Tuan-tuan, dalam keadaan pendapatan negara dah kurang tuan-tuan. Pendapatan negara dah kurang. Petronas dah rugi 20 bilion. Dia punya oil rig dekat Sarawak pula dah kena gempur dengan kapal tuan-tuan. Dia kena gempur dengan kapal. Kapal apa? Topes apa benda tu. Kan? Dalam keadaan kerajaan tak dapat kutip cukai penggunaan consumption tax, GST dah tak ada, dah lebih 20 bilion dah short lagi tuan-tuan. Dalam keadaan corporate tax, cukai korporat dah kurang, syarikat dah rugi tuan-tuan. Jadi biasanya orang dalam ekonomi, orang tak bercakap berapakah kadar peruntukan untuk kesihatan secara idealnya berbanding GDP tuan-tuan. Dan orang tak bercakap dengan tu sebab kes antara negeri dengan negeri lain, antara satu negara dengan satu negara, dia punya bajet dia tu lain tuan-tuan. Keperluan dia tu lain. Jadi begitu juga macam kita Malaysia lain. Kan? Jadi keperluan nak nambah 6% untuk apa? Keperluan untuk apa? Adakah untuk menambah kaki tangan yang tak profesional? Yang kata Anwar Musa orang kawasan dia, pengundi kawasan dia mengadu, minta tolong, merayu-rayu, menangis-nangis supaya tak dihantar bertugas di Sabah. Supaya anaknya tak dihantar bertugas di Sabah. Jadi inilah yang jadi tuan-tuan. Apabila kaki tangan kerajaan, apabila nurse, apabila HA diambil sebanyak-banyaknya dari Ketereh, kawasan Anwar Musa, inilah yang berlaku. Akibatnya apabila dia dah ramai, dia dah buat perangai tak nak pergi Sabah. Dah jadi isu pula. Sepatutnya tak jadi isu, sebab itu tanggungjawab dia, itu sumpah setia dia.
Itu sumpah angkat jawatan dia untuk berkhidmat. Dalam keadaan dekat Ketengah sana tak ada COVID-19 yang banyak. Dia kaki tangan sana ada banyak surplus. Di Sabah sana memerlukan nurse yang ramai. Berbanding nurse di Kedah yang sibuk. Di Kedah pun banyak kes. Kan? Jadi ini pengajaran kepada kita. Kalau nak ambil nurse, nak ambil HA, jangan ambil segamai-gamai dari Ketengah. Jangan ambil segamai-gamai dari Kelantan seperti yang dibuat sekarang, tuan-tuan. Itulah puncanya, seperti saya kata sebelum ni. Orang duduk dalam wad dia disuruh pesakit seorang pasang rakaman baca Yasin daripada malam pukul 10 malam sampai pagi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ini nurse punca dia, nurse ini dia ambil segamai-gamai dari Kelantan, dari Ketengah. Maka dia membawa pahaman dogmatik dia, pahaman personal dogma dia tu. Orang tidur dalam wad dia pasangkan kaset baca Yasin kuat-kuat, tuan-tuan. Tak kasi orang tidur pula. Dah macam orang tak ada tamadun, tuan-tuan. Mantap. Apabila bajet, kita bercakap berkenaan dengan jumlah yang ideal. Berapakah jumlah yang ideal deficit rate? Sebab for sure kita tahun ni tak ada surplus, tuan-tuan. Kita tetap akan defisit. Sejak zaman sebelum Najib dan selepas Najib, defisit itu memang bertambah sentiasa teruk. Hanya di zaman Najib aja yang ada usaha untuk mengawal defisit, tuan-tuan. Hanya di zaman Najib saja ada usaha untuk mengawal defisit. Jadi di zaman Mahathir sebelum tu, zaman Pak Lah, dan di zaman Mahathir balik selepas Najib, itu memang defisit kita hancur, tuan-tuan. Defisit kita hancur. Jadi defisit jumlah yang ideal ni adalah 3.0%, tuan-tuan. Itu jumlah yang ideal untuk defisit rate bagi mana-mana negara seluruh dunia. Jumlah yang idealnya adalah 3.0%. Tetapi pada tahun ini kita dikabarkan jumlah kadar defisit kita mungkin 4 atau 5%, tuan-tuan. Jadi apabila 4 atau 5%, ia sudah melebihi daripada kadar yang ideal. Bermakna ia yang tak baik, tuan-tuan. Tak baik. Tapi orang boleh cakap itu normal apa semua gini sebab zaman COVID. Ya. Kan? Tetapi kalau menurut rekod zaman Dr. Mahathir, Pakatan Harapan Merintah, pada masa itu Azman juga merintah. Masa itu Muhyiddin juga merintah. Kalau tengok rekod pada masa Mahathir merintah dulu, tuan-tuan, pada PM keempat dulu, sama rekod dia, tuan-tuan. Defisit teruk. Defisit hancur, tuan-tuan. Jadi ini bukan zaman COVID aja. Ini memang style dia, memang trend dia bagi teruk, tuan-tuan. Kecuali zaman Najib. Kan? Jadi ada isu yang lebih penting daripada itu. Pada malam ini kita diberitahu, berkeluar berita bahawa Perdana Menteri keberatan untuk meluluskan pengeluaran wang dari akaun 1 KWSP. Berita keluar malam tadi, tuan-tuan. Jadi alasan Perdana Menteri untuk tidak membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP kerana katanya habislah nanti duit pencarum tu. Kalau nak keluarkan 10,000, habislah duit 10,000 tu, dia kata. Jadi apa yang mereka tinggal? Pencarum KWSP ni bila dia keluarkan 10,000 akaun 1, apa yang dia tinggal? Kata Perdana Menteri. Lepas tu dia tambah lagi. Dia kata selama ni tak keluarkan daripada akaun 1 pun, kerajaan telah membelanjakan berpuluh-puluh bilion untuk membantu golongan M40, golongan B40, dia kata. Jadi dia bagi dua alasan, tuan-tuan. Jadi alasan ni dua-dua tak boleh diterima. Ini alasan yang orang tak ada otak, tuan-tuan. Ini alasan orang yang bercakap yang tak ada otak. Maklumlah, tuan-tuan, dia sendiri bukan pencarum KWSP, nak buat macam mana? Kan? Dia memang tak ada otak lah kalau bercakap. Sebab dia tak ada pengalaman, tuan-tuan. Yang pertama dia kata, jika pencarum ni keluarkan 10,000 akaun 1, habislah duit dia. Itu tak tepat, tuan-tuan. Tak tepat. 10,000 hanya sebahagian kecil daripada jumlah duit dia. Ada orang yang muda 22 tahun, 23 tahun, memang 10,000 itulah duit dia. Semua sekali. Akaun 1. Kan? Tapi kalau orang dah 30 tahun, orang 40 tahun usia dia, 10,000 akaun 1 yang hanya sebahagian daripada akaun dia, tuan-tuan.
Hanya sebahagian kecil. Bagi orang usia 50 tahun contohnya, tentulah 10,000 tu hanya sebahagian kecil aja daripada akaun satu dia. Jadi nak mengatakan kalau dia ambil 10,000 tu habis terus duit dia, itu tak tepat. Tak tepat. Kalau kita pukul average, tak tepat tuan-tuan. Ia lebih tepat bagi orang umur 18, orang umur 20, orang umur 22. Akaun satu dia 10,000, lepas tu kalau dia ambil semua habis. Itu orang usia 22 tuan-tuan. Kalau orang usia tu 32, akaun satu dia lebih 10,000 tuan-tuan. Jadi itu tak tepat kenyataan Perdana Menteri itu. Kemudian dia kata yang kedua, selama ini pun kerajaan telah membelanjakan berpuluh bilion untuk membantu golongan B40, M40. Dan mereka tak perlu pun keluarkan akaun satu, tuan-tuan. Ini kenyataan yang kita rasa pelik dan janggal, tuan-tuan. Pelik dan janggal. Dia punya cakap ini ada sesuatu yang meragukan, tuan-tuan. Dia kata tak keluar akaun satu pun selama ni kerajaan dah bagi duit, dia kata kan. Dah bagi prihatin apa semua, M40, B40. Dia kata kan. Jadi walhal ada berapa ramai lagi rakyat yang tak dapat, tuan-tuan. Beratus ribu lagi rakyat yang tak dapat ni. Prihatin. Kerana isu-isu teknikal yang saya dah sebut sebelum ni. Yang ni dia tak nak sebut, tuan-tuan. Dia buat bodoh, tuan-tuan. Kemudiannya dia cakap tu seolah-olah tak payah keluarkan akaun satu lagi sebab kerajaan akan bagi lagi duit. Kerajaan akan bagi lagi duit. Berapa puluh bilion pula lagi kepada rakyat ni semua. Jadi, dalam keadaan pendapatan kerajaan dah kurang, kerajaan tak boleh terbitkan bond di luar negara, tak ada legitimasi kerajaan, pendapatan dah kurang, perbelanjaan tetap tinggi, kos operasi terus meningkat, tuan-tuan. Dia boleh membayangkan, kalau tak keluar akaun satu pun tak apa, selama ni pun kerajaan bagi duit. Seolah-olah dia akan bagi lagi, tuan. Macam duit dia tu dah banyak sangat, tuan-tuan. Padahal kalau dia bagi kan, pencara KWSP ni keluarkan duit dia sendiri, kerajaan dah tak perlu lagi keluar duit. Kerajaan dah boleh jimat duit, tuan-tuan. Dalam keadaan duit itu duit pencarum sendiri, nak menggunakan di masa yang susah. Seperti sekarang, tuan-tuan. Kan? Jadi sebelum ni saya pun ada mempertikaikan kenapa kerajaan membenarkan pengeluaran akaun 25,000. Saya prihatin, kan? Itu beberapa bulan lepas, tuan-tuan. Pada masa tu kita jangkakan COVID akan selesai dalam masa beberapa hari, dalam masa beberapa bulan sahaja. Kan? Sebab virus ini dia bukannya bertahan dalam tubuh orang untuk berbulan-bulan, kan? Dia sekejap aja. Kita tak menyangka pula bahawa Kementerian Kesihatan akan cuai, akan lemau bertindak di Sabah, PRN Sabah. Kita tak sangka pula kesihatan ini bersubahat dengan kerajaan tebuk atap untuk menyebarkan COVID, untuk tidak meredakan COVID. Kita tak sangka, tuan-tuan. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Kita sudah ada gelombang ketiga, tuan-tuan, yang lebih teruk lagi. Di atas kecuaian Kementerian Kesihatan ni tadi, membendungnya di Sabah, di pantai timur Sabah asalnya, di Sandakan, di Tawau, Sempurna. Itu tempat-tempat warga asing Filipina, Indonesia masuk. Saya rasa kita semua dah bersetuju dan bersetuju bahawa puncanya di Sabah kerana warga asing Filipina dan Indonesia yang masuk di Lahad Datu, yang masuk di Sandakan, yang masuk di Tawau. Tuan-tuan, yang pada hari ini telah pun merebak di kawasan pantai barat Sabah dan di seluruh negara, tuan-tuan. Jadi sebab keadaan ini berpanjangan sampai gelombang ketiga, amat wajarlah kerajaan membenarkan pencarum mengeluarkan duitnya dari akaun satu, seperti yang dicadangkan oleh Najib sebanyak 10,000.
Tapi bagi saya sebaik-baiknya ditingkatkan kepada 20,000 atau 30,000 mengikut threshold masing-masing. Ada orang akaun satu dia ada 70,000. Ada orang dalam akaun satu dia ada 7 juta, tuan-tuan. Tak sama masing-masing, tuan-tuan. Bagi orang yang top 10, kan? Top 20, T20, akaun satu dia ada 5 juta, ada 7 juta, tuan-tuan. Kan? Jadi bagi B40 yang bawah, B40 lower, bukan yang atas, yang bawah, B40 lower, B40, mungkin dalam akaun satu dia ada 15,000. Mungkin juga ada 50,000. Bagi B40 lower, tuan-tuan, kan? Bagi upper B40, akaun satu dia mungkin ada 120,000, tuan-tuan. Mengikut umur ini kita kira average. Bagi lower M40 dengan upper M40, begitu juga dia berbeza-beza, tuan-tuan. Jadi kalau kenyataan Perdana Menteri, kalau dia ambil 10,000 tu habis, itu tak tepat. Tak tepat. Dan dia kata selama ni tak keluarkan akaun satu pun kerajaan dapat belanjakan berapa bilion. Itu tak menjawab soalan ni. Malahan menimbulkan keraguan, kesangsian apa tujuan dia menjawab tu. Sebab dia tak relevan dan tidak menjawab, dan sebaliknya menimbulkan kesangsian kita. Kenapa dia boleh terkeluar perkataan tu? Seolah-olah dia nak beri lagi duit, seolah-olah dia duit dah banyak, dan seolah-olah dia memang tak nak kasih rakyat keluarkan duit rakyat. Dia tak nak rakyat tu ada duit. Sebab bila rakyat ada duit, nanti dia yang susah. Dia nak biar rakyat ni terus bergantung harap pada dia, beraisan dia, wang prihatin dia yang 600 ke yang RM1,000 ke setiap berapa bulan tu, macam dah banyak sangat tu kan. Dia memang tak nak bagi rakyat ada duit. Jadi kenapa dia tak nak bagi rakyat ada duit? Antara yang pertamanya dia tak nak Najib popular, tuan-tuan. Sebab ini adalah cadangan asal dari Najib. Seperti juga mengeluarkan 5,000 air prihatin daripada akaun 2. Itu cadangan asal dari Najib, yang telah diikuti kerajaan. Jadi Najib dah ambil kredit, dah tumpang glamour. Jadi sekarang Najib cadangkan 10,000 pula akaun satu. Jadi kalau diikut cadangan Najib ini akan menjadikan Najib lebih popular, dan dia akan jadi dia sendiri tak popular, tuan-tuan. Menampakkan Najib ni pandai, dia tu bodoh, tuan-tuan. Jadi itu sebab dia tak nak ikut. Dia tak nak Najib nampak cerdik. Jadi dia cakap dia banyak terima teks atau SMS dia, WhatsApp dia, apa semua, Tan Sri tolonglah bagi pengeluaran akaun satu gini. Dia faham, dia kata rakyat ada masalah, tapi dia tak boleh nak ni. Sebab nanti habis duit rakyat tu, dia kata. Dia punya temperang yang tadi, tuan-tuan. Jenis ni orang, jenis orang bini orang ni, kita nak kena faham dia punya seni permainan dia, tuan-tuan. Seni dia. Jadi dia tak nak bagi rakyat keluarkan duit, walaupun itu perkara yang baik untuk ekonomi. Sebab ini adalah satu keadaan di mana duit akan memasuki pasaran, tuan-tuan. Duit pencarum sendiri, bukannya duit yang kerajaan bagi yang dihasilkan melalui hutang, yang kerajaan terpaksa bayar hutang balik. Jadi kerajaan tak perlu berhutang, kerajaan tak perlu keluar duit. Ni pencarum keluar duit dia sendiri. Tapi dia tak bagi. Kemudian dengan pantas secepat kilatnya CEO KWSP, siapa nama, Ali Zaki ke apa kan, dengan cepatnya tak bersetuju mengeluarkan akaun satu ini, sebab ini adalah simpanan hari tua, gini, ada banyak lagi cara untuk mencari duit dalam masa susah ini. Dia kata sila hubungi pegawai dia untuk berbincang bagaimana untuk menguruskan kewangan. Kepala bapak dia ngajar. Agak menjada punya manusia itu punya cakap. Jadi kalau tak nak kasih orang keluar duit pun, jangan nak membohong orang macam orang tak boleh berfikir, macam orang tak sekolah, tuan-tuan. Dia kata inilah simpanan hari tua, inilah insurans pekerja, apa semua nak menyelamatkan pekerja. Mantap. Sedangkan pekerja tu ada yang ambil insurans sendiri, ada yang membuat pelaburan tempat lain, ada yang macam-macam cara dia nak menjamin masa depan dia, tuan-tuan. Ada yang melabur kepada
pendidikan anak-anak ni. Ada yang melabur pada perniagaan kecil-kecilan, ada yang melabur di saham-saham amanah, ada yang melabur di mana-mana tu, pandai-pandai ni. Dan ada yang membeli insurans tambahan, bukan berharapkan dari KWSP saja. Jadi apabila dia cakap orang ambil dia 10,000 nanti habislah dia punya insurans masa depan dia, tu tak tepat tuan-tuan. Tu tak tepat. Sebab ramai lagi orang yang mengambil insurans tambahan untuk simpanan hari tua, untuk masa pencen mereka dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi ini memang langkah terancang Kerajaan Perikatan Nasional untuk tidak membenarkan pengeluaran akaun 1. Sebab tu CEO KWSP sepantas kilat mengesahkan kenyataan Muhyiddin tu. Kenyataan Muhyiddin yang dibuat di semasa merasmikan koperasi Kampung Sungai Raya dan Kampung Sungai Terap dekat Parlimen Pagu, tuan-tuan. Jadi diingatkan semua warga Malaysia, warga kerja, buruh-buruh Malaysia ni semua diingatkan mentaliti sama dengan orang Sungai Terap dan orang Sungai Raya. Parlimen Pagu dia, tuan-tuan. Dia nak buat kita macam tu. Kan? Jadi saya rasa ini perkara yang tak baik untuk ekonomi. Ini kaedah dia untuk menjahanamkan rakyat, menyusahkan rakyat. Ini kaedah dia untuk membuatkan supaya rakyat terus susah, tak ada duit dan terus bergantung kepada belas ihsan sedekah derma daripada dia sendiri. Tuan-tuan, walaupun negara tak ada duit, dia akan berhutang juga cari pada mana supaya nak bagi juga duit ke rakyat. Dan rakyat tu yang ada duit sendiri, dia tak akan bagi keluarkan duit tu. Sebab dia memang nak bagi susah. Sebab dia memang nak bagi rakyat bergantung kepada dia, tuan-tuan. Itu kena faham. Inilah yang kita panggil Machiavelli, tuan-tuan. Inilah yang kita panggil hukum Machiavelli. Jadi seperti juga yang diulas dalam buku lain, contoh buku The 48 Laws of Power, kan? Inilah yang dibuat oleh dia sekarang, tuan-tuan. Dia memang nak bagi rakyat susah, rakyat miskin, rakyat mengempat apa kerana, dan kemudian mengharapkan pada bantuan belas ihsan dia untuk mendapat sesuap nasi, tuan-tuan. Jadi saya rasa rakyat pun dah nampak apa kenyataan dia, warga kerja, buruh-buruh pun dah nampak apakah yang dia punya keputusan yang keluar pada malam tadi, tuan-tuan. Ini perkara yang tak baik dan kita kena nyatakan dengan jelas bahawa ia perkara yang tak baik, tuan-tuan. Semoga ianya dapat diubah kepada perkara yang lebih baik. Sekian. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe